برزنا بحرز ما شاء الله واحتفظنا بلا إله إلا الله وتقلدنا بسيف حسبي الله واعتصمنا بلا حول ولا قوة إلا بالله واستعذنا بكل أسماء الله من عدو الله وتشفعنا بحبيبنا ونبينا ورسولنا ونورنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, dengan nama Allah yang maha kuat lagi maha kukuh, ya matin, ya matin, ya matin. Dengan nama Allah, Allah maha besar, dialah yang maha kuat lagi maha kukuh. Dialah yang maha kukuh kekuatannya, yang maha mengalahkan, yang maha menghalangi, yang maha mencabut kekuatan sesiapa pun yang bertujuan buruk kepada kami, berupa kejahatan, tipu muslihat, pengkhianatan, sihir yang bersumberkan dari para pendengki yang menipu dari orang yang jahat, baik di timur maupun di barat. Perlindungan Allah sentiasa menyelubungi kami. Penglihatan Allah sentiasa memandang kami dengan kekuatan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan kami. Kami sembunyikan diri kami dalam khazanah perbendaharaan Bismillah. Kami sembunyikan diri kami dalam khazanah perbendaharaan Bismillah. Kami berlindung dengan perlindungan Masya Allah. Apapun yang dikehendaki Allah. Kami meleburkan diri kami dengan La ilaha illallah. Tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Kami memiliki pedang hasbi Allah. Cukuplah Allah sebagai penolong. Kami bergantung pada la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah. Kami berlindung dengan semua nama Allah dan dari musuh-musuh Allah. Serta kami memohon kepada Allah melalui syafaat kasih kami, Nabi kami, Rasul kami dan cahaya kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna fi ibadika as-salihin wa awliyaika al-muqarrabin hatta tatawallana fi hizbika al-muftahhin wa tumiddana bi ta'yidika fi kulli hin wa innaka علمنا في كتابك الكريم أن يقول إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم لا تكلنا إلى من يحبنا فيضعف عنا ويسأمنا ولا تكلنا إلى من يبغضنا فيشمت بنا ويشفي صدرنا فينا ولا تكلنا إلى أنفسنا فتعجز عنا وتبلغنا وتقودنا إلى المساخط ولا تكلنا إلى الناس فيستأثروا علينا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh dan golongan para kekasihmu yang engkau dekatkan denganmu, agar engkau selalu melindungi kami dalam golongan hamba yang beruntung, dan lindungilah kami dengan perlindunganmu pada setiap saat, kerana engkau telah mengajar kami dalam kitabmu yang mulia untuk beraksi bahawa sesungguhnya perlindunganmu ialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran, dan dialah jua yang telah menolong dan memelihara orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya Allah, jangan engkau jadikan tempat bergantung kami orang yang mencintai kami kerana mereka akan lemah di dalam menegur kami atau jemu melayani kami. Jangan engkau serahkan kami kepada sesiapa yang membenci kami sehingga mereka mengancam kami dan lega hati mereka menganiaya kami. Jangan engkau biarkan kami sendirian dengan hawa nafsu kami sehingga kami tidak mampu menghadapinya lalu membawa kami ke arah yang engkau murkai. Jangan engkau lepaskan kami bersama orang ramai sehingga mereka mengorbankan kami. Ya Allah, jadikanlah wali, pencinta, pelindung dan penolong kami di dunia ini dan di akhirat. Matikanlah kami dalam keadaan berserah kepadamu dan gabungkanlah kami bersama hamba-Mu yang saleh. Dan semoga salawat dan salam sentiasa melimpah kepada Nabi kita, Rasul kita dan cahaya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita dapat lagi sama-sama pada hari ini untuk sama-sama kita menelusuri satu buku yang nama buku Iqtarabatis Sa'ah. Buku itu nama Iqtarabatis Sa'ah yang diambil daripada surah Al-Qamar ayat pertama. Surah Al-Qamar ayat pertama. Iqtarabatis Sa'ah wa insyaqqal qamar. Dalam ni ada disebutlah dalam 7 ke 8 ayat. Kita akan faham sama-sama Iqtarabatis Sa'ah. Apa makna Iqtarabatis Sa'ah? Telah sangat dekat datangnya saat kiamat. Dekat sangat ni. Kalau kita tengok root iqtaraba tu, root dia 3 huruf ya, qaruba, qaf, roba. Yang kita sebut qarib tu ismun. Ni qaruba tu fi'il dia. Jadi kita lihat di dalam perkataan ini ada penambahan alif dan ta. Iqtaraba, saya tu iqtaraba. Sebab dia kata iqtarabat sebab as-sa'atu tu muannas. Jadi fi'il tu kena muannas, kan? As-sa'atu tu isim yang muannas, maka dia kena agree lah. Fi'il pun kena muannas lah. Jadi asalnya iqtaraba. Jadi yang ditambahnya apa? Alif dengan ta. Rootnya qaf roba. Qarib. Qarib. Qarib mana dekat. Bila tambah alif dengan ta, dia membawa makna tersangat-sangat dekat dah. Tersangat-sangat dekat dah. Mana dia terjemahkan? Biar ada ustazah. Setengah. Sikit lagi biar ada orang. Itu seorang. Oh, ni tafsir ni. Telah tersangat dekat datangnya hari kiamat. Saat kiamat. Mana ustazah tak ada? Iqtarabatis Sa'ah. Itu kita punya tajuk. Jadi Tajuk apa ni? Tajuk buku ni kan? Ni tajuk buku ni. Iqtarabatis Sa'ah. Telah hampir sangat dah. Hampir tiba. Ustazah. Pada hari kiamat. Okey. Jadi dia tulis. Saya nak baca sikit daripada awal ni. Dia kata karya lanjutan kepada hadis peristiwa akhir zaman. Ingat tak? Ni hadis ni. Buku yang saya pegang. Peristiwa akhir zaman. Nampak ke? Buku nampak tak? Mana dia? Tangan saya. Sebab dia ada teman. Ni dia. Kan yang kita kalau siapa yang Dia tak nampak. Okey. masjid, kita baca kat masjid dulu. Satu masa dulu kita baca di masjid hari Ahad ke hari Sabtu dah. Yang kelas saya lah. Kita baca dah habis dah buku tu dah, tamat dah. Dah buat pulut kuning dah. Tak tahu. Kuning dah. Cik Timah dah kan? Cik Timah dah. Ada. Dah. Dah khatam tapi tak sahih. Ilmu fil kutub. Orang yang tolong baca ni pun sama lah. Jadi kita dah tamat dah. Ni dia kata apa itu, datanglah buku ni lanjutan kepada 40 hadis peristiwa akhir zaman. Di sini dia cerita macam-macam lah cerita peristiwa akhir zaman. Maka di sini adalah difokus kepada kronologi nak datangnya kiamat tu kepada satu kan. Dalam Iqtarabatis Sa'ah. Jadi sama-sama lah, mailah kita pakat baca, mailah kita pakat renung seperti mana yang dipesan oleh tuan buku ni. Dia kata wasiat di akhir zaman. Hari kiamat pasti akan terjadi. Hari kiamat pasti akan terjadi. Di saat itu langit akan pecah, gunung ganang akan
berterbangan. Bumi dan seisinya akan hancur lebur. Sebelum itu, banyak peristiwa akan mendahuluinya. Itu yang kita nak baca ni. Banyak peristiwa akan mendahului hari kiamat ni. Di antaranya lah apa yang kita baca ni. Iqtarabatis sa'ah. Apa isi dalam dia tu. Sebagai petanda hampir tiba saatnya. Kemerosotan umat Islam. Ini di antaranya. Di antara perkara-perkara yang datang sebelum datang betul-betul kiamat tu. Antaranya kemerosotan umat Islam. Merosot semua dalam segala segi. Amal ibadah semualah. Kemerosotan umat Islam. Para ulama pun berkurangan. Kan? Ulama mati. Mati lepas seorang-seorang, lepas seorang-seorang. Sama ada kalau di negara-negara yang bergolak sana, mati dibunuh. Dibunuh, dimasuk penjara, dibunuh. Ulama dah berkurang. Ujian berat terhadap iman. Ujian berat terhadap iman. Ini kita sebenarnya boleh rasa. Kemungkaran berleluasa. Betul tu. Kemungkaran berleluasa di tengah-tengah masyarakat. Keruntuhan moral. Gempa bumi demi gempa bumi tiap-tiap hari kita dengar. Sana sini, sana sini. Kalau buka kat dalam ni, kat dalam apa orang panggil ni? Komputer ni buka ni, dia akan tunjuk di dunia di mana. Dia akan tunjuk di mana yang berlaku gempa bumi. Hari-hari ada, sama ada dia punya tu. Sama ada kecil atau besar. Ada saja. Peperangan demi peperangan. Tak saya kira adalah sekarang ni kan. Terutama sekali di Timur Tengah sana. Atau di negara-negara yang sedang bergolak lah sekarang. Bahkan debaran jantung dunia sentiasa akan dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa ganjil yang akan terjadi dari masa ke semasa. Oleh itu, marilah kita renungkan mana apa yang ada dalam buku ni nanti, kita renung, kita ingat, kita faham betul-betul. Supaya sebuah sedikitnya akan memberikan insafan kepada kita. Semoga sebuah sedikitnya akan menggalakkan ataupun menambahkan lagi amalan kita untuk kita menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Okey. InsyaAllah kita buka. Kita buka dia punya muka surat. ABC E. C, B dia apa? A tadi yang saya baca tadi tu. Susunan Ahmad Fahmi Zamzam ni banyaklah. Ahmad Fahmi Zamzam ni dia tulis buku banyak mengenai berkenaan dengan hari kiamat ni. Hadis-hadis yang berkaitan. Tak ni bukan baru meninggal ke Ustazah? Tak ni bukan baru meninggal ke? Tak tahu pula. Ustaz ni ke? Ustaz ni tak silap. Ahmad Fahmi Zamzam. Ya ke? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahala mengalir tu dia tu. Fahmi Zamzam. Banyak masjid semua pakai buku dia. Masjid-masjid. Terutama di Kedah lah banyak pakai buku dia. Masya Allah, betul lah. Dalam umur apa tu? Baru. Dia yang dekat Indonesia 62. 62. Dia bercita-cita nak meninggal umur 63. Oh, berapa sama bulan dengan dia. Masya Allah. Kalau nak Betul lah ikutkan, Kak Ramiza. Kalau Hijriah dah lah. kan. Dia ni yang belajar pondok kat Kedah. Kan? Dia ada pondok kan? Allahu Akbar. Ada Betul pondok. lah, tak perasan lah sungguh dia ni. Mahat Tarbiyah Islamiah. Masya Allah. Pahala mengalir untuk dia. Ada gambar dia? Ada? Wah, ni tak ambil. Allahu Akbar. Bersih. Allahu Akbar. Okay. Dia asal Indonesia. Dia belajar di Kedah. Betul Al-Banjari, Banjar.
Okey. Kita apa ni? Baca Fatihah lah kat dia sekali ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat pada kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat Al-Quran. Itulah surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Qamar, apa makna qamar? Qamar bulan. Bulan kan? Qamar. Kalau hilal? Anak bulan. Anak bulan kan? Qamar. Bulan. Okey. Kita baca ayat dia, kita cuba apa ni? Telusuri dia punya ayat ni. Kenapa dia ambil ayat ni jadi? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah tersangat dekat. Iqtarabat. Tengok satu perkataan yang dalam bahasa Arab. Kita nak sempurnakan makna dalam bahasa Melayu dia sampai kena beberapa perkataan. Iqtarabatis. Iqtarabat makna telah tersangat dekat datangnya as-sa'atu, yakni saat kiamat. Sa'ah adalah salah satu daripada nama kiamat. Wa insyaqqal qamar, dan bulan pun telah terbelah. Wa insyaqqal qamar, bulan pun telah terbelah. Kita tengok dia guna di sini fi'il madhi ya. Siapa yang belajar bahasa Arab ya. Iqtarabat adalah fi'il madhi. Insyaqqa pun fi'il madhi. Iqtarabat fi'il itu fi'il yang muannas sebab data ta'nis. Kita menunjukkan kepada muannas sebab dia punya subjek dia as-sa'ah tu muannas. Jadi dia kena agree lah. Fi'il dengan subjek dia tu kena agree lah. Sama juga dengan insyaqqal qamar. Qamar sebab dia muzakkar, dia tak kata insyaqqat, dia tak kata. Sebab al-qamar agree kan. Sebab dia punya apa ni? Subjek dia muzakkar. Jadi dengan makna past tense, telah sangat dekat. Kalau dalam apa ni? Tafsir selalu disebut fi'il madhi, di antaranya adalah nak menunjukkan bahawa perkara itu akan tetap berlaku. Iqtarabatis sa'ah, telah sangat dekat datangnya kiamat. Maknanya benda tu tak berlaku lagi kan? Tapi pasti berlaku. Sebab tu dia guna fi'il madhi. Belum berlaku. Pasti berlaku. Tapi kalau insyaqqal qamar ni sudah berlaku pada zaman Nabi. Sekali kita dengar cerita dia macam mana. Wa insyaqqal qamar. Wa in yarau ayatan yu'ridu. Kita tengok dulu makna dia. Semua ada Quran kan? Sama-sama. Kalau boleh setiap ni kalau kita ni kita ada Quran. Wa in yarau ayatan, seandainya mereka itu, yakni siapa mereka? Kaum musyrikin. Rupanya yarau tu, waw jamaah yang ada pada yarau tu adalah dimaksudkan ialah kaum musyrikin. Apabila kaum musyrik, seandainya mereka itu, yakni kaum musyrikin, melihat ayatan, sesuatu mukjizat.
yarau menunjukkan kepada jamak mereka. Seandainya kaum musyrikin itu melihat ayatan, sesuatu mukjizat, yu'ridu, mereka berpaling. Seraya mengatakan, mereka berpaling, mana tak mau percayalah, maksudnya tak mau percaya. Mereka berpaling, wa yaqulu, yu'ridu wa yaqulu, dan mereka mengatakan sihrun mustamir. Ini adalah sihir yang terus menerus. Lagi cerita dia. Wa kazzabu, dan setakat itu ya, mereka mendustakan. Wa kazzabu, mendustakan apa? Tak percaya kepada Rasul. Itu kepada Nabi Muhammad lah ketika itu. Seraya mengikuti hawa nafsu, wattaba'u. Kalau kita jumpa dalam akan datang ayat pun, wattaba'u ahwa'ahum, ittaba'u tu makna ikut. Tiba, ikut. Ahwa tu hawa nafsu. Dan mereka mengikut hawa nafsu mereka. Ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustaqir, sedangkan tiap urusan telah pun ditetapkan. Wa kullu amrin mustaqir, sedangkan setiap amrin, urusan, mustaqirun, telah pun ditetapkan. Jadi kalau kita lihat daripada ayat 1 sampai 3 ni, Allah nak beritahu bahawa kedatangan kiamat itu adalah dalam jangka waktu yang sangat dekat. Dan bulan pun terbelah. Tetapi orang-orang Quraisy apabila melihat mukjizat yang jelas sebagai bukti yang membenarkan Muhammad SAW sebagai utusan Allah, mereka berpaling, tidak mau beriman. Malahan mereka katakan, ini sihir terus menerus. Muhammad telah mensihir mata kita. Jadi kata para ahli tafsir mengatakan mengenai ayat ini, orang kafir Mekah mengatakan kepada Nabi, apa mereka kata? Kalau engkau orang yang benar, wahai Muhammad, cubalah engkau jadikan bulan tu terbelah dua. Cabar. Cabar. Kalau engkau benar, ya Muhammad, jadikan bulan tu terbelah dua. Dan mereka janji akan beriman. Mereka kata, kami beriman. Kalau kau boleh buat bulan tu belah dua, kami beriman. Kami akan beriman. Sekiranya mereka berjanji akan beriman, sekiranya Rasulullah dapat mengadakannya, dapat membelah bulan tu pada dua. Jadi kebetulan pada malam tu, malam bulan penuh ni, Qamar tu kan, malam bulan penuh. Kemudian Rasulullah pun memohon kepada Allah supaya memberikan kepadanya apa yang orang kafir tu minta. Rasulullah minta kepada Allah. Tiba-tiba terbelahlah bulan tu jadi dua bahagian. Separuh ada sebelah bukit Safa, Jabal Safa. Separuh lagi ada di bukit yang berhadapan opposite kepada Jabal Safa, itu nama dia Jabal Qayqa'an. Qayqa'an. Satu Jabal Safa sebelah yang kita mula kan, sebelah kita mula tu. Safa. Sebelah Jabal Safa, bukit Safa, sebelah lagi duduk di sebelah bukit nama dia Qayqa'an. Qaf ya qaf ain alif nun. Qayqa'an. Ya qaf ya qaf ain alif nun. Ain alif nun. Qayqa'an. Ini opposite lah. Opposite kepada Jabal Safa. Dan apa dia? Ada aku bangunan dah. Semua bangunan. Dan orang ramai pun dapat tengok. Dan ada bukit dia panggil Hira kan.
Boleh dapat lihat juga bukit ataupun gunung Hira dipanggil. Hira ni tempat ni lah, tempat Nabi Nyuruk tu. Ada Hira. Saur tu yang dia menyuruk kan. Itu gunung Sur. Sur. Ni Hira ni tempat dia terima wahyu kan. Ya. Iqra kan. Hira. Gua Hira. Jadi orang boleh tengok bukit tu. Separuh ni. Separuh lah. Itu nampak ni. Bukit Hira yang mana dalam Hira tu ada apa? Ada gua tu. Dan kemudian mereka duk cakap lah sama ada, Muhammad telah pun menyihir kita. Orang kata Tapi sihir. dia pun yang suruh buat. Apa suruh buat tu? Bila jadi gitu dia kata Muhammad dah sihir kita. Dia tak ada nak kata. Betul dia tambah pula. Kata kalau pun Muhammad ni dapat sihir kita, dia kan boleh sihir semua orang. Dia kata gitu juga. Kata betul pula. Okey tak apa, dia kata nanti kita tengok ada orang kampung mai ke, kita tanya. Nampak ke tak? Nampak ke tak? Kalau nampak kata bulan ni terbelah dua, sahihlah Muhammad ni Nabi lah, kita boleh ikut lah. Kalau tak, maknanya tak mau percayalah. Kemudian Abu Jahal yang cakap ni. Abu Jahal yang kata ni. Ketua dia lah ni. Yang kata sabarlah. Kita tunggulah. Apa ni penduduk kampung tu mai kat kita tanya. Kalau terbelah betul bulan tu, Muhammad adalah benar. Tapi kalau mereka tidak melihatnya, sebenarnya Muhammad telah menyihir kita. Ikut orang ini. Macam sekarang vaksin orang kata ke propaganda kadang-kadang kita pun terikut ke. Allah dah katakan Ustazah, dia pun buat macam mana pun dia pun memang tak nak mengaku kan. Macam-macam dia tunjuk kat dia pun. Bukan di dekat saya kena masukkan orang. Ada. Lepas tu tak lama kemudian penduduk tu datanglah. Anak kampung tu datang bagi tahu tentang memang ada bulan tu terbelah. Dapat nampak dengan mata kepala dia. Lepas tu Abu Jahal kata apa? Ni sihir yang terus menerus. Itu maksud tu. Wa yaqulu sihrun mustamir. Itulah Abu Jahal dengan kunci-kunci dia lah. Kata ni sihir ni kita ni. Maka Allah turunkan ayat inilah. Iqtarabatis saah. Jadi inilah cerita ni menjadi sebab turunnya ayat. Boleh cerita kan? Boleh cerita. Dulu bulan ini biasa terbelah dua. Mungkin ada saintis yang buat kajian kan tentang bulan terbelah ni. Cuba tengok bulan. Dia ada macam macam ada terkoyak benar. Masya-Allah. Kita nampak kalau masa azan kan dia tunjuk bulan tu. Nampak retak-retak. Nampak dia tu. Cuba tengok. Bulan terbelah. Ada saintis tu dia buat kajian betul tu. Dia kata betul. Dia pun dengan tu ada masuk Islam kan. Tu. Kan? Di zaman memang tu Masya Allah. Bila dia berpusing tu ada tempat. Masya Allah. Tabarakallah. Ni ada masa dia. Tu. Tunjuk kat dia pun. Tak, saya buka dah. Dia tunjuk kat sini sebab ada wallpaper. Memang kalau wallpaper ni kan. Nampak ada Google tak? Boleh Google ke? Nizah ada tak? Bisa tengok kan? Dalam Google ada. Bisa baca. Kan? Saya hantar kat Google lah. Saya hantar link dia kat Google. Okey. Jadi kejadian ini terbelah bulan jadi dua tu dalam merupakan sebagai satu mukjizat lah. Mukjizat Rasulullah SAW yang agung.
Orang kafir Mekah tu, adakah dia percaya dia beriman kan? Tak juga. Kan? Macam Rizah kata tadi lah. Tak juga. Macam Dia Hmm. yang ada. Tetap mereka mendustakan Nabi kita. Tak percaya. Itu dalam ayat ni dia katakan, iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Telah tersangat dekat datangnya saat kiamat itu dan bulan pun terbelah. Itu apa yang kita tengok itulah. Apa kejadian yang berlaku dan memang bulan itu terbelah. Wa iyarau ayah, seandainya mereka itu kaum musyrikin melihat sesuatu mukjizat, mereka berpaling seraya mengatakan, ini sihir yang terus menerus. Inilah yang kita cerita tadi tu. Abu Jahal dan kuncu-kuncu dia tu kata ni apa ni? Muhammad dah sihir mereka. Mereka tak mau percaya ini adalah sihir. Yu'aridu, dan malah berkata lagi wa yaqulu. Kata lagi sihrun mustamir. Ini adalah sihir yang terus menerus. ini dia guna fi'il mudhari' ke? Yang yu'ridu Yu'ridu fi'il mudhari', yarau yaqulu, yaqulu fi'il mudhari'. maknanya benda itu sampai sekarang berlaku benda yang sama juga. Mana terus menerus. Yarau daripada ro'a, yarau. Yu'ridu daripada a'rada, dia punya fi'il dia. A'rada yu'ridu. Ini untuk jamak dah, yu'ridu wa yaqulu. Okay. Orang kafir Mekah tetap juga mendustakan Nabi SAW meskipun mereka telah menyaksikan kudrat Allah Ta'ala yang menjadikan bulan terbelah dua. Malahan yang mereka ikut ialah kebatilan dan dipengaruhi oleh hawa nafsu mereka yang diperindah oleh syaitan. Wa kazzabu, bukan sekat mereka menolak, yu'ridu, berpaling, bukan sekat mereka mengatakan sebagai sihir yang terus menerus, malah mereka ini mendustakan lagi, mendustakan Rasul, mendustakan Nabi kita lah. Ni dah ada nyata dah dia punya mukjizat tu, tak percaya, kazzabu, mereka itu mendustakan dan mereka mengikut wattaba'u ahwa'ahum, mengikut hawa nafsu mereka, kullu amrin mustaqir, dan sedangkan tiap-tiap urusan telah pun ditetapkan. Tiap-tiap perkara itu telah ditetapkan. Contoh macam-macam Nabi suruh bawa apa ni, tunjukkan mukjizat tu. Nabi dah buat. Allah dah bagi. Dah tetap dah benda tu, dah jadi dah. Tapi mereka tetap juga maknanya menolak dan mendustakan dan mereka mengikut hawa nafsu mereka. Itulah satu ayat 1, 2, 3. Okey. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Walaqad ja'ahum minal anba', dan sesungguhnya telah sampai kepada mereka, telah datang kepada mereka, telah datang sampai kepada mereka sebahagian daripada berita-berita minal anba'. Tengok perkataan ni kita akan jumpa ni. Nabaun. Amba jamak daripada naba. Surah Naba kan. Nabaul azim. Amba mana apa ni, berita-berita dalam bentuk jamak yang terdapat di dalamnya tegahan daripada kekufuran. Ma fihi muzdajar. Tegahan. Apa yang ada di dalamnya, ma fihi, yang terdapat di dalamnya, fihi, di dalamnya, muzdajar, tegahan. Tegahan daripada kekufuran. Hikmatum baligh, itulah suatu hikmah yang sempurna. Hikmatum baligh, itulah hikmat yang sempurna. Fama tughnin nuzur, maka peringatan-peringatan itu tiada berguna.
bagi mereka. Peringatan-peringatan itu tiada berguna bagi mereka. Nuzur tu makna dia peringatan kepada nazir, Nazirah. nuzur. Peringatan. Fatawalla anhum, maka berpalinglah engkau. Ini nasihat ataupun Allah beri peringatan kepada Nabi kita, maka berpalinglah engkau daripada mereka. Jangan ikut mereka lah, maksudnya berpaling daripada mereka. Ingatlah yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Ingatlah akan hari semasa seseorang penyeru. Ingatlah hari yauma tu hari. Ingatlah hari yad'u da'i, seorang penyeru. Da'i itu seorang penyeru, menyeru. Yad'u tu fi'il tu. Yad'u da'i, menyeru, seorang penyeru, yakni malaikat, kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu hisab. Pada ketika itu khusya'an absaruhum. Khusya'an. Kita sebelum ni dalam kita belajar hari itu surah apa tu? Khasyi'ah kan? Wujuhuhum yaum apa? Yauma idzin khasyi'ah ke apa? Pada situlah khusya'an, pada perkataan khusya'ah tu mana tunduk mata mereka kehinaan. Khusya'an absaruhum, absar, mata mereka, penglihatan mereka dengan rasa hina. Khusya'an absaruhum. Semasa mana? Yakhrujuna minal ajdas, masa mereka keluar daripada perkuburan. Ajdas. Kita jumpa ajdas dalam surah Yasin, kita jumpa ajdas. Kan? Ajdas Ila rabbihim yansilun. Dia maksudnya Kubur. Kubur. Yakhrujuna minal ajdas. Salah seolah-olahnya ka'annahum, seolah-olah mereka itu ka'annahum, seolah-olah mereka ka'anna, kalau kita jumpa mana seolah-olah, seperti mereka itu jaradun, belalang yang berterbangan. Jarad, belalang kan? Jarad salah satu daripada mukjizat Nabi. Belalang banyak. Belalang, katak, itu kan semua tu. Jarad wal qummala wa Nabi Musa lah. Nabi Musa lah. Ini jarad ni adalah salah satu daripada mukjizat Nabi Musa lah. Di antara 9 mukjizat kepada Nabi Musa. Tuan panas ya? Dia nak tak panas? Dah boleh, okey dah. Dah. Orang beriman. Bilik semayang dia pakai tu. Ya, elok kan. Panas tak masuk. Hujan tak. Tak kuat kipas ni. Tak apa, boleh. Boleh. Muhti'in. Muhti'in. Muhti'in kita banyak jumpa juga dalam Al-Quran. Kan susah pun nak sebut. Saya beberapa kali kan tengok muhti'in makna ni bila baca Al-Quran lama-lama jumpa pula. Makna apa? Dia terlupa. Muhti'in, maka mereka datang dengan cepat. Sampai. Okey. Datang dengan cepat. Mereka datang dengan cepat. Muhti'in tu mereka datang dengan cepat ila da'i, kepada penyeru tu. Da'i penyeru. Penyeru. Wa yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang susah. Asir. Asir. Inna ma'al usri yusra. Asir. Yang baca sad pula. Asir, kalau sad jadi minuman tu apa? Jus. Asir. Wal asri. Yalah. Asri pula masa kan? Ini masa. Asar. Asri. Hari ini adalah hari yang susah. Okey. Ayat 4 sampai 8. Tadi ayat 1 sampai 3. Ayat 4 sampai 8. Kurang-kurang kita dah dapat ayat ni pun. Alhamdulillah. Faham betul kan? Ya, karabat.
Orang kafir dia kata telah mendengar berita yang sampai kepada mereka tentang umat dahulu kala yang mendustakan para rasul. Memanglah. Maknanya mereka ni dengar daripada mana mereka dengar? Yalah daripada kitab-kitab. Ya, kalau mereka lah, kalau mereka memegang kitab Taurat ke apa kan. Dan itulah pengajaran kepada mereka yang menegah supaya mereka jangan berdegil juga dalam dan kesesatan. Khabaran tersebut tidak lain hanyalah satu hikmah yang sempurna. Dah tahu dah daripada satu umat daripada zaman Nabi apa lagi? Nabi Nuh. Start tu. Adam, Idris, Nuh. Start daripada Nuh, Hud, Soleh, Adam, Idris, Lut, kan? Ibrahim. Maknanya menegah supaya mereka jangan berdegil juga dalam kekufuran. Jangan duk kufur, jangan duk tak nak terima apa yang dibawa oleh para nabi, yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi, supaya beriman kepada apa yang dibawa oleh para nabi. Dan ini juga perkhabaran tersebut tidak lain hanyalah satu hikmatun tadi dia kata balighatun, satu hikmah. Satu hikmah dimaksudkan di sini ialah Al-Quran. Satu hikmah maksud di sini adalah Al-Quran yang membawa petunjuk ke jalan yang selamat. Hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Tapi berapa banyak sudah amaran dan peringatan yang diberikan tidak berguna bagi mereka. Fama tughnin nuzur tu tak guna. Peringatan-peringatan itu lantaran Allah telah menetapkan berkeadaan celaka yang telah menutup pendengaran dan hati mereka daripada mendengar kalam Allah. Maksudnya mereka ini memanglah Allah dah tetapkan keadaan kecelakaan tu dan menutup pendengaran dan hati mereka daripada mendengar kalam Allah. Hikmah yang sempurna telah pun disampaikan. Hikmah yang sempurna telah pun disampaikan oleh Nabi SAW kepada kaumnya seperti yang diperintahkan Allah menerusi ayat 125. Ini dalam Quran lah, suratul Nahl kan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia pada jalan Tuhanmu, ini agama Islam, dengan kebijaksanaan dan pengajaran yang baik kan. Dalam suratul Nahl ayat 125. Ayat 125. Dan ada juga dalam surah Asy-Syura ayat 48. Fa in a'radu kama arsalnaka 'alaihim hafizha. Sekiranya mereka berpaling, a'radu. Tadi kita jumpa yu'ridu kan. Sekiranya mereka berpaling, tiadalah kami Allah mengutus engkau ya Muhammad menjadi pengawal mereka. Okey. Oleh sebab itu Allah menyuruh baginda jangan mengindahkan kaum musyrikin. Jangan mengindahkan kaum musyrikin dalam ayat apa? Ini fatawalla anhum. Maka berpalinglah kamu daripada mereka. Tinggalkan mereka, biarkan mereka. Jangan indahkan mereka kaum musyrikin yang mendustakan itu. Sebaiknya berpaling daripada mereka kerana tidak ada faedahnya, tak ada faedah duduk bertengkar berapa dengan mereka ni. Allah suruh Nabi tinggalkan mereka, biar saja. Sebab mereka ni dah seolah dicap dah, memang tak mau dengar dah. Walaupun diturunkan orang kata mukjizat yang sampai macam tu lah, tak ada faedah. Maknanya bertikam lidah dengan mereka dan mereka yang telah dibiarkan sesat oleh Allah, biarkan sesat. Bahkan suruhlah mereka menunggu dan beri ingat akan kedatangan satu hari, iaitu hari kiamat. Suruh mereka tunggu. Pada hari itu kedengaran suara, anak tunggu hari itu akan datang yauma yad'ud da'i. Pada hari itu akan kedengaran satu suara penyeru, iaitu malaikat Israfil. Yauma yad'ud da'i, maksud ad-da'i di sini ialah malaikat Israfil
Siapa malaikat Israfil? Itu malaikat yang meniupkan sangkakala kan. Ia menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, iaitu apa diseru. Apa dia seru? Bila dia tiup dia seru, wahai tulang belulang yang telah reput dan sendi-sendi yang telah terputus-putus dan daging-daging yang telah berkecai-kecai serta rambut-rambut yang telah berserakan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu semua berhimpun untuk dibicarakan, yakni dihisab. Maka kejadian inilah yang amat menggerunkan. Itu yang kata haza yaumun asir tu. Haza satu hari yang amat susah. Haza yaumun asir. Haza yaumun asir. Jadi yauma yad'u da'i, ingatlah hari itu yang ada seorang penyeru iaitu malaikat Israfil yang akan itulah seruan dia. Seruan dia. Mana seruan dia supaya semua berhimpun. Segala tulang belulang, segala sendi, segala daging-daging yang berkecai, segala rambut. Allah perintah kamu semuanya berhimpun untuk dibicarakan. Yakni dihisab. Ketika itu tunduklah mata mereka kehinaan, itu khusya'an tu. Pada ketika itu tunduklah mata mereka kehinaan, rasa hina. Khusya'an absaruhum. Tidak berani memandang ke atas kerana ketakutan yang amat sangat. Dan semasa mereka bangkit keluar dari kubur, yakhrujuna minal ajdas, keluar daripada kubur, keadaan mereka seolah-olah seperti belalang. Jaradun. Yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Seolah seperti belalang yang bingung, tidak tahu tempat. Belalang atau kelkatu lah kalau kita tengok kan. Kelkatu tu bukan dia belaga aku. Dia keluar kan. Muhti'ina, sambil seolah-olah keadaan mereka itu menuju ke arah suara si penyeru tu. Sambil menjolorkan leher. Lekas-lekas hendak tahu tanpa bertangguh-tangguh. Apabila mereka sedar tentang hari yang menggemparkan itu, orang-orang kafir pun berkata, ini adalah hari yang sangat sukar. Haza yaumun asir. Yaqulul kafiruna haza yaumun asir. Ini adalah hari yang amat berat dirasakan oleh orang-orang kafir. Tapi tidak berat pula bagi orang-orang mukmin. Itulah yang harap kita termasuklah dalam orang mukmin yang tidak kelang kabut seperti mereka. Adkhilna minal jannah. Allahumma adkhilna al-jannah. Allahumma adkhilna al-jannah. Allahumma ajirna minan nar. Kalau dengar yang tu, cakap yang baik, cakaplah Allahumma adkhilna al-jannah. Adkhilna al-jannah. Ni masuk ke dah. Rezeki kan. Rezeki. Elok je kan? Allah marzuq. Allah marzuq. Allah marzuq. Kalau ya Allah. Dengar ada depa ni, dengar tak Ustazah kata apa? Dengar tak? Dengar dia. Dengar ikut pitang mana tak tahu. Okey, lebih tu kita tengok mukaddimah. Surat pertama muka surat pertama. Baru nak masuk pertama. Depa tidur dah. Tidur dah. Ni ada orang tuduh kita tidur ah. Tak baik tidur. Fitnah tu. Fitnatun balighah. Okey. Kita pergi mukaddimah. Hari kiamat pasti akan terjadi. Sekali lagi saya nak kata, kita cuba baca ni sama-sama. Saya sendiri pun nak juga nak faham supaya benda ni masuk dalam hati, supaya ada sedikitlah ketukan
banyaklah supaya dapat mengetuk hati kita ni, hati kita yang duk lalai lah. Saya lah, ni saya kata diri saya ni lalai selalu. Diketuk masuk sekali, betul lalai pula. Diketuk sekali masuk, sekali ketuk sekali masuk, macam tu lah. Baguslah juga sekali. Seolah-olah Kalau Ustazah lalai, Kami langsung ketuk banyak kali. mana tak tahu. jadi kita nak ketuk hati kita lah ni tujuan baca ni kan. Saya pun bukanlah ahli sangat tapi pun duk belik lah dengar buku-buku yang berkenaan dengan apa yang bersangkutan ni lah. Beberapa buku yang saya duk menghadap ni sekarang ni. Saya pun nak share lah insya-Allah dengan kawan-kawan semua tentang mungkin perkara ni. Saya pun baru dengar ni. Saya tanya tadi dekat Pat, biasa dengar tak? Taifah Mansurah, biasa dengar tak? Apa dengar tak? Tahu. Biasa dengar tak? Sebelum datangnya Mahdi ni ada Taifah Mansurah. Taifah Mansurah. Itu ada Ashabur Rayah As-Sud. Oi, tak dengar lah. Membawa bendera hitam. Oh, itu panci-panci hitam tu. Panci hitam. Itu ada satu lagi. Angin tu bila? Angin tu Bukan lepas tu semua. Ada angin lagi. Angin yang Ya, bukan dukhan. Bukan. Bukan. Bukan tu asap. Angin. Bukan tu asap. Ini angin. Ini angin sejuk ni yang akan Allahu Akbar. semua orang beriman matikan orang beriman sebelum kiamat besar berlaku. At-Taifah tadi macam mana sebut tu? Taifah Al-Mansurah. Taifah Al-Mansurah. Kalau siapa daya boleh cari ke? Letak Taifah Al-Mansurah. Taifah Al-Mansurah. Tapi lagi tu. ini Taifah alamat. Al-Mansurah. Taifah ni satu kumpulan yang akan ada sejak daripada Nabi dulu sampailah sekarang sampai hari kiamat. Dan untuk akhir-akhir ni dia akan membantu Imam Mahdi. Jadi kita tak tahu siapa lelaki ni. Tapi dia pun ni dah ada Kita dalam kata jalan. nampak dah. Nampak ada kita kata dia punya dia punya Gerakan. bayang-bayang tu. Mungkin mereka ini kebanyakan pada orang ni lah, orang Syria, orang Syam. Sebab dalam hadis banyak disebut ni. Hadis-hadis sahih ada disebut, tapi pasal apa tahu orang tak sebut benda ni. Tak lagi mampu kena bom ke dengan orang. Itu dia pasal senyap kot. Dekat sana yang akan jadi padang jarak, padang terkukur tu Ustazah. Ya. Belah-belah sana kan? Syam. Syria. Syam. Nabi sebut dalam hadis dia betul-betul. Lepas tu dah teruk dah tu. Itulah. Itulah maknanya. Bunga-bunga dia tu dah ada. Cerita je. Ya. Dari Syam kita kononnya nak lari lah dari Syam. Siapa dia? Ada seorang ustaz nak ramai yang orang kata ulama bukan ulama lah, ustaz-ustaznya lah, ulama tu tidak jugalah kan. Dia kata sekarang ni macam kat Syria tu macam seolah-olah dah macam yang Ustazah cakap kan, dah banyak sangat tanda-tanda macam tu kan. So dia orang kalau boleh dia orang tak sanggup nak melihat benda tu. Dia kan sekarang ni orang Syria berterabur lagi sampai ke Asia Tenggara, Malaysia semua kan. Dia kata macam tak sanggup nak berdepan lah tengok, macam dah nampak sangat dengan mata ke munculan kiamat. Ya. Dia punya bunga-bunga tu dah ada kan. Yes, ya. Nak sebut bunga-bunga tu tak betul, tak tercakap. Dia kata sebab peristiwa di sana, sebab dia orang kan duduk sana, dia orang nampak kan ustaz-ustaz ni dia orang ada ilmu kan. Dia orang faham bahasa Al-Quran. Tapi At-Taifah Mansurah ni kata ni, mereka tetap ada di sana. Depa tak lari, depa tetap ada di sana. Ustazah akan mendapat diberi kemenangan oleh Allah kepada mereka. Ustazah, saya tengok dalam Google, dia kata At-Taifah Al-Mansurah sebagai sekelompok orang yang memperjuangkan kebenaran. Ya. Akan terus di setiap masa namun mendekati kebangkitan kiamat, dia kata di sini.
Dia kata ada hadis sahih semua panjang. Ini saya baca apa itu At-Taifah Al-Mansyurah. Dia kata ya. Lepas itu dia kata Allah Azza wa Jalla akan mengirimkan angin lembut yang bertiup melewati ketiak setiap orang. Angin itu akan mencabut roh mukmin dan mukminah sehingga tidak ada lagi yang tersisa hidup kecuali orang-orang jahat. Ringkasnya, keberadaan At-Taifah Al-Mansyurah yang disebut sampai hari kiamat, berbangkit maksudnya adalah sampai menjelangnya datang hari kiamat. Dia kata itulah maksudnya sekelompok orang. Apa dia? Saya keterangan ini didokong oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim. Hadis tu dia kata riwayat Muslim nombor 2937. Saya rasa dalam buku hadis tu ada nombor 2937. Saya tak tak bawa meja ni tak ada. Itu je lah saya. Satu lagi Pak, cuba cari Ashabur Rayatis Sud. Mana pemegang bendera. Lagi satu dia kata Ustaz nanti. Ada bawah lagi. Okey, Ustazah yang ini tadi panjang lagi dia kata At-Taifah Al-Mansyurah adalah ahlul hadis. Siapakah yang lebih mengerti dan memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya secara pasti tegas adalah para ulama hadis. Mereka masukkan. Dia kata itulah. Okey, yang lagi satu apa Ustazah kata suruh cakap apa? Ashabur Rayatis Sud. Ashabur Rayatis Sud. Apa dia? Rayatis Sud. Pembawa bendera hitam. Ada buku dia. Pembawa hitam. Pasukan Panji Hitam. Pasukan Panji Hitam. Pembawa bendera pasukan Panji Hitam. Ashabur Rayatis Sud. Ashab dah alif sad ha alif ba ar-raya alif lam ra alif ya ta marbutah as-sud alif lam sin waw dal. Okey. Allah tidak Ashabu ar-raya as-sud. Ar-raya. Dia ni sama-sama ni Taifah Mansurah ni. Di satu grup lagi dia bergabung nanti. Bila Mahdi muncul, mereka ni lah yang akan jadi pembantu. Tak dapat pula ni. Kata kat sini kan jelasnya pasukan Panji Hitam adalah sebaik-baiknya tentera yang kelak akan mengawal Imam Mahdi. Menegakkan kekhalifahan yang sesungguhnya di muka bumi. Kak Wira cari yang bendera hitam ke? Saya cari. Sebut bendera hitam. Saya cuba ayat mungkin ijazah salah kat di sana. Dia kata kat sini pula Panji Hitam pasukan Imam Mahdi sebenarnya adalah jet-jet tempur. Jet moden lah. Jet-jet tempur. Dia tunjuk ada gambar lah. Tak ada dah benda yang tenaga-tenaga tu tak ada. Berarti tak ada. Tapi tahu nak kenapa. Tak well ke situ kan. Jet tempur. Mungkin masa tu Dajjal kot baru tak ada tu. Masa Dajjal tu yang lumpur tu. Semua tak ada kan. Lepas itu Dajjal yang berkuasa kan. Masa tu kalau teknologi yang ada ni habis. Ini selepas dah jalan ni. Ada lagi lah. Mungkin ada lagi sebab dia kata tu. Kan? Tu kita banyak dah dapat tu. Dapat apa ni info kita dapat. Apa ni penambahan lah dengan Sepertinya. Yang agaknya berkait dengan yang apa tu Taliban yang menang juga. Itu ada persoalan dalam ni saya tak sampai lagi. Adakah mereka ini adakah dianggap Taliban tu sebagai mereka ni lah kan. Sebab dia kata Afghanistan. akan datang kita akan lagi satu tiga ni saya nak pastikan. Satu lagi As-Sufyani. Siapa As-Sufyani? Sufyani. Cuba cari tengok. Carikah? Ejaan dia As-Sufyani je. As-Sufyani. Sufyan. As-Sufyani.
Sufyan. Kalau salah hijau tak sampai. Sufyan jadi As-Sufyani. Tak ada pula ni asu. Tengok kot apa kot atas tu. Inilah dia kata tentera yang bila dia tahu kata Mahdi dah muncul di Mekah tu, dia pun datang daripada Syria, dengan pasukan dia nak datang nak bunuh Mahdi lah, nak serang Mahdi. Bila nak serang tak sampai pun, tak sempat sampai, dia ditenggelamkan oleh Allah, ditelan oleh bumi. Ni daripada grup Ya, ni. Dajjal ke daripada mana orang ni? Grup ni? Orang jahat. Orang jahat mana Sufyan orang ni kafir lah. Orang yang dia asal orang Quraisy tapi pergi duduk di sana di Syria, dan dia mengaku yang dia ni berkuasa lah. Mana dia ada kuasa lah. Jadi bila dia dengar Mahdi tu ni, dia pun nak pergi serang, maka Allah ada dalam hadis cerita tu, dia Allahu Akbar, ditenggelamkan dia di Baida, nama tempat Baida. Ada tak Sufyani? Tengah cari tapi tak ada pula Ustaz. Kalau kita salah hijau tak dapat kot. Apa yang Sufyan Melayu daripada kot? Sufyan, S lah, S bukan Sad. Sufyan. Sofian. Sufyani. Sufyani. Ya. Daripada Sufyan tu kan. Ada. As-Sufyani. Ha. Ada. AS. Ada nanti tapi lambatnya. Apa yang lambat? Dia nak tengah proses ni. Rasa dapat tapi terlambat. Dia Saya kata telefon yang untuk cari data cepat sikit. Telefon satu lagi. Dapat. Sama orang pula Sufyanita Mutalib. Kak Wiza ni lawak tu. Kita yang tu dia keluar agama kita Sofiani, anak kita Sofiani. Sofianita Mutalib. Kumpulan. Kumpulan Asal dia nama orang tapi bila dia buat satu grup dia nama As-Sufyani lah. Tak dapat. Tak dapat lagi, tak apa, kita baca dulu. baca. Okey. Kata hari kiamat pasti akan terjadi, di saat itu langit akan pecah, gunung-gunung berterbangan, bumi dan segala isinya akan hancur lebur. Itu kita lihat dalam ayat-ayat Quran di akhir ayat-ayat lazim tu. Kata langit pecah. As-sama'u insyaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Itu cerita langit pecah, gunung-gunung berterbangan. Ustazah, saya dapat. Ya. Tapi cakap bahasa Inggeris now. Ya. Sufyani in Arab is an evil figure in Islamic eschatology. According to Hadith, Sufyani will be a tyrant who will spread corruptions and mischief. According to Shia. Itu dia. Dia kata Sufyani will rise in the month of Rajab. Rajab, the predicted location of his arrival in the Damascus. Syria ni sudah. Betul lah. Ya, di Syria. Dia akan muncul dari Syria. Reports about Sufyani are available in both Sunni, maknanya Syiah and Syiah hadis. Sunni Syiah lah kan? Sunnah wal jamaah lah. Syiah hadis, Syiah ke bukan? Bukan. Sunni and Syiah hadis. Syiah, S-H-I-A. Adakah Syiah? Okay. Sufyani is a distinctive different individual than Dajjal. Different daripada Dajjal. It is said that he will kill children and rape out the belief of women. Rape. Okay. The Sufyani will murder those from the household of the prophet and will rule over Syria. When the Mahdi appears, Sufyani will send an army to seize and kill him. However, when Sufyani and his army will reach the desert of Baida, they would swallow. Dia tenggelam Dia pun Macam Israel. Macam Israel ibu. dia tenggelam. Syria. Lepas tu dia kata dia ada hype macam-macam lah. Ada dia kata apa, bila dia mati semua dia kena cari lagi. Kalau cari lagi lambat tak apa.
Ini je saya boleh baca yang tu, nanti saya cari yang baca Melayu kalau ada. Bahasa Inggeris ni saya pun tak pandai sangat. Tak, macam Sufiani. dia cerita Jangan tu ni macam Kak Fiza, mana? Sufiani lah Kak Fiza. S-U-F Sufiani. Oh, S-U? F-I-A-N-I. S-F-U-F-Y-A-N-I. S-U-F-Y-A-N-I. Sufiani. Dia saya nak baca daripada buku Kita yang cari saya Melayu. Memanglah Sufiani. Ada Okey, buku. saya dapat yang Melayu nanti saya. Okey. Tak Ada? boleh, tak boleh. Cuba Kak Fiza cari. Saya dapat balik Inggeris, dapat Melayu, dapat Eja Inggeris. dia betul. Lagi sekali, Singapura. Sufiani. Ustazah ada ni. Ustazah ada jumpa. Singapura Apa? Utara, F Fiza, Kak Fiza, Y Yani, Y-A-N-I, Yani. Data Yani tu, Y-A-N-I. Ayo, sekejap. Tak, kalau macam yang dia bercakap perangai tu macam perangai Israel. Yalah. Kalau dia bercakap tu bunuh orang, rape orang tu bukan Al-Mahdi. Israel. Dengar sini, dengar sini. Dengar Ustazah kata. Okey. Al-Mahdi bila dibai'ahkan, mana bila apa ni ulama-ulama ramai yang membai'ahkan. Mana mengatakan seorang apa ni yang bernama Muhammad bin Abdullah tu sebagai Mahdi, semasa bai'ah tu tersebar dengan cepat di berbagai penjuru dunia Islam. Orang-orang soleh dari Syam, dari Syria, dari Iraq dan lain-lain berduyun-duyun ke kota Mekah untuk memberikan bai'ah. Oh, dia nak menyokong lah. Betul lah. Okey. Hal itu mengundang kemarahan As-Sufyani. Sufyani ni ada di Syria lah. Tak tahulah, mungkin kita boleh kata mungkin raja sekarang lah kot. Sebab dia jadi tentera dia tu kan. Kata hal ini mengundang kemarahan As-Sufyani. Ia berasal dari suku Quraisy. As-Sufyani ni berasal dari suku Quraisy dan selama ini berkuasa di Syam. Suku Quraisy tapi dia berkuasa telah menganggap dirinya adalah satu-satunya penguasa umat Islam yang sah. Bukan Al-Bashar. Itulah maknanya. Kemungkinan lah kan. Pembaiatan di Mekah dianggapnya, Sufyan ini menganggap sebagai sebuah pemberontakan yang harus ditumpas. Demi mengetahui kebenaran berita yang sampai ke telinganya, As-Sufyani segera mengirim sebuah pasukan ke kota Mekah untuk menumpas Imam Mahdi dan orang-orang soleh yang membai'ahnya. As-Sufyani hendak memadamkan pemberontakan Imam Mahdi, namun Allah lebih kuasa darinya. Di luar dugaan, pasukan yang dikirim oleh As-Sufyani berhasil dikalahkan oleh Al-Mahdi dan orang-orang soleh yang membai'ahnya. Padahal jumlah mereka sangat sedikit. Dan mereka tidak mempunyai senjataan yang lengkap sebagaimana yang dimiliki di pasukan As-Sufyani. Dan pasukan Mahdi ni mana tak berapa lengkap dia punya mereka maju menghadapi pasukan Durjana tersebut dengan bekal dan senjataan seadanya. Imam Mahdi lah, hanya kepada Allah semata mereka bertawakal. Besar kemungkinan pertempuran ini diikuti oleh Ashabur Rayatis Sud tu. Jadi bergabunglah Ashabur Rayatis Sud kerana mereka adalah tentera pembela Al-Mahdi. Dibandingkan dengan orang-orang saleh di Mekah, Madinah, Syam dan Iraq. Ashabur Rayatis Sud lebih siap dan lebih berpengalaman dalam kancah-kancah peperangan. Dia pun kata dulu tu masa siapa tu? Al-Arkam tu kata. Apa bukan ni, Ashabul Rayatis Sud ni. Dia kata datang daripada timur kan. Apa dah? Yang mana datang timur? Yang pemegang panji-panji hitam tu adalah kumpulan daripada timur, daripada kawasan kita. Okey. Dia claim Apa nama dia punya Al-Arkam Asy'ari tu. Asy'ari tu dia claim dia tu keturunan Tamimi kan. Tamimi kan. Dia claim. Tapi orang tak terima. Tapi dekat yang ni dia kata yang Sufyani ni will appear in Damascus. He will start at rising Kalau Sufyani Damascus Syria lah. Syria lah, kalau he will start an uprising in the dry valley of Transjordan and move to this Damascus. Transjordan ni kat mana? Transjordan? Dia kembar-kembar lah tu negeri tu. Jordan, lagi apa? Tiga negeri.
Dia kata he will give much support and they will advance to capture the rest of Syria. Wow. Tak habis baca. Betul lah. Once he captures the 5 district of Sham, he will send armies to Iraq. Apa lagi? A man will emerge from the death of the he will be called Kan berlaku tekan. Maknanya 5 force combating forces. Most of those who follow him will be from the tribe of Kalb. KALB tu apa negeri apa tu? Ada kilap kan? He will kill by rip in the stomach of woman. Wow. Straight there. And even kill the children. A man from my family will appear in the haram. Sebab kat Mekah lah haram kan. The news of his advent we will reach the Sufyani and he will send to him one of his army. Kiranya As-Sufyani ni memang dia apa ni memusuhi Imam Mahdi lah dengan Betul. Dia kata ni Sufyani musuh. Dan yang akan membantu Mahdi ialah 2 ni. Taifah Al-Mansurah dan Ashab Rayatis Su'ud. Mereka ni yang Jahat lah maknanya. dia jahat lah Kak Luiza. Sufyani dia jahat lah kalau ikut kat situ. Dia tikam orang lah, orang perempuan dia. Stomach orang perempuan. Nak tanya Ustaz. Nak tanya Ustaz. Ni yang dok tulis-tulis semua ni masuk dalam ni siapa lah? Alamak, saya cari komputer tak tulis ya. Tak, bukan. Maksudnya lah, masuk dalam Google semua ni siapa? Siapa Tapi masuk Google? Tahu orang jahat kan juga dah masuk benda ni semua dah cerita bagi tak tahu lah Ustaz, kalau orang jahat dia kata Sufyani ni baik Kak Luiza kata kalau orang jahat dia baik. Tak, bukan maksud dia. Kita pun tak tahu yang dok tulis ni siapa sebenarnya kan. Cerita semua ni. Ini bukan yang pengkaji hadis. Sebab dia pun ambil ni daripada hadis juga kan. Pada hadis. Hadis kata. Dia ada sebut hadis tu. Saya pernah nampak buku hadis yang nombor-nombor macam tu tapi tak dapat. Kalau kita orang ngaji dekat section 4 tambahan tu ustazah tu, ada hadis tu saya ada nampak hadis tu tapi tak dapat nak cari buku hadis tu. Lagi jangan pula kata apa Israiliyat tu semua. Takut ini tak tahu lah. Ni kalau yang saya punya buku ni semua hadis-hadis. Hadis sahih. Okey. Boleh lah maknanya. Tapi jadi maknanya kalau yang diambil daripada kitab-kitab ustazah lah. Tapi yang Google ni pun dia tulis hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari. Biasanya hadis sahih biasanya lah. Tadi saya baca hadis riwayat apa tadi saya dah lupa. Dah cari dah tak jumpa. Benda ni banyak Kak Izzah, dia banyak sangat lah. Banyak hadis dia. Okeylah. Nanti footnote dia ada nanti Allah tak boleh. Kita sebut lagi lah. Di celah-celah nak timbul, nak munculnya Imam Mahdi ni ada di sana kelompok-kelompok ni lah. Kelompok Taifah Mansurah. Bila kata Taifah Mansurah ni dia punya karakteristik dia, mereka ni adalah orang yang berpegang teguh lah kepada agama, kepada sunnah, kepada Al-Quran. Mereka ikhlas dalam perjuangan mereka. Sebab tu mereka dipanggil Taifah Mansurah. Layaknya mereka mendapat pertolongan daripada Allah. Taifah Mansurah dapat pertolongan daripada Allah. Dikatakan dalam kajian ni dia kata Taifah Mansurah ni sejak daripada zaman Nabi lagi lah. Zaman Nabi sendiri yang berpegang, yang membawa risalah Islam ni, dan lepas itu sahabat-sahabat yang pegang teguh dengan apa yang Rasulullah bawa. Sebab itu diikuti oleh sifat-sifat itulah. Mana dikira orang yang pegang teguh dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah dan ikut apa yang dibawa oleh Nabi, maka itu dipanggil Taifah Mansur. Sebab mereka mengikut itu semua, mereka ikhlas dalam perjuangan mereka. Ada banyak lagi lah ciri-ciri mereka. Mereka amar ma'ruf nahi munkar apa semua tu. Takutlah tak payah duduk waktu tu. Kita kan tahu sahih ke tak hadis. Lah depa kat mana Ustazah? Depa ni kat mana? Taifah Mansurah ada segenap zaman. Nabi kata kalau dalam hadis di sini dalam segenap zaman mereka mesti ada. Tapi depa tak tahulah depa tu Taifah Mansurah. Cuma depa punya perjuangan memang mengikuti sunnah dan Al-Quran.
Maknanya zaman kita pun ada lah nah. Ada. Yang perjuangkan Quran dan Sunnah tu, dia pun boleh kita panggil tu lah. Mereka sendiri pun tak tahu kot. Dia pun tahu. Nanti Imam Mahdi, nanti pun dia tak tahu dia jadi Imam Mahdi. No? Mustahil dia tak. Ni ada orang pergi mengaku Imam Mahdi dah ni. Ada Di lagi. Mekah baru ni. Baru ni. Pergi nak tempat imam tu. Itu RM1 Ustazah. Kepala otak dia RM1. Itu pasal orang Mekah ya tu. Aduh, Masya Allah. Memanglah. Akan berlaku tu. Tapi Ustazah, harap-harap kita memang waktu tu dah tak ada lah kan. Takut no. Baik kita tak ada awal pada kita ada tengok tu semua. Sebab Tapi kalau ikutkan yang As-Sufyani ni, kalau tengok Kak Fah kata tadi, dia pun juangkan, dia nak hilangkan pergolakan di tanah haram. Sebab masa tu ada pergolakan kan, akan ada dua kumpulan juga kan, nak cari Imam Mahdi ni. Ada dia pun ada colik kan, ada satu kumpulan tu colik lah. Dah colik Imam Mahdi dan ada satu kumpulan bawa lari. Dah tu. Betul colik tu. Tu tak tahu. Israelian. Aku dah tu. Mustahil lah dia boleh dicolik. Sebab dia dah ada ni tentera Fabrul Tusuk dah jaga dia. Jaga Imam Mahdi dan ulama-ulama yang ada pada ketika itu yang menyokong dia. Kita tengok lagi akan datang tiga kumpulan ni macam mana kalau kita jumpa lah. Kalau siapa-siapa jumpa tolong kita share sama-sama. Okey. Bumi yang kita pijak ini akan berganti dengan bumi yang lain. Langit yang menaungi kita juga akan bertukar dengan langit yang lain pula. Jadi siapa yang mengetahui bilakah peristiwa dahsyat ini akan terjadi kecuali hanyalah Allah Ta'ala. Namun begitu, Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya dan juga dengan hikmahnya telah menunjukkan kepada kita beberapa tanda yang terjadi mendahuluinya supaya orang yang berdosa sempat bertaubat dan orang-orang yang sudah insaf akan menambah lagi amalan. Kita lah ni, ya Allah. Orang berdosa sempat bertaubat. Jangan duk tangguh-tangguh bertaubat. Nak tangguh taubat. Buat kawan dengan Ustazah. Beb kawan dengan Ustazah. Kawan dengan saya. Kalau kawan Ustazah tolong ingatkan. Alhamdulillah. Sama-sama lah kita ingatkan. Kita sama-sama ingatkan. Dan orang-orang yang sudah insaf akan menambahkan lagi amalan mereka. Kalau tak insaf, tambah lagi amalan. Dunia pada hari ini telah dan sedang merasakan. Bagi kita hayati ini ayat-ayat ni. Dunia pada hari ini telah dan sedang merasakan tanda-tanda itu. Kan? Betul tak? Bahkan debaran jantung dunia akan sentiasa dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa ganjil yang akan terjadi dari masa ke semasa. Kita hari ini merasakan kemerosotan umat Islam. Betul lah. Para ulama berkurangan, godaan hebat terhadap iman, kemungkaran. Kemungkaran berleluasa di tengah-tengah masyarakat, keruntuhan moral, gempa bumi demi gempa bumi dan peperangan demi peperangan. Tanda-tanda kiamat yang kecil ini dia kata tanda kiamat kecil ni. Banyak dah berlaku memang hari-hari. Sangat banyak yang telah kita rasakan. Hampir 100 tanda yang sekarang ini sedang kita alami. Apa yang dapat kita katakan di sini ialah tanda-tanda yang kecil ini dari semasa ke semasa semakin bertambah serius dan sudah hampir sampai ke peringkat yang paling teruk. Yang selanjutnya akan disambut oleh tanda-tanda kiamat yang besar. Di mana apabila kita menemui tanda kiamat besar, yang pertama, maka tanda-tanda lainnya akan segera mengikutinya. Seperti apa yang telah disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Tanda-tanda kiamat yang besar itu ialah seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah di bawah ini. An Huzaifah bin Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu qala ittala'a an-nabiy wa nahnu natadhakaru faqala madha ma tadhakarun qalu nadhkuru as-sa'a qala innaha lan taquma as-sa'a. Ini sabda Nabi. Lan taquma
حتى ترون قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوفات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشر. Sahih ni, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, fil fitan wa asyratis sa'ah, tersebut di dalam kitab Al-Fitan. Ini nama kitab Fitan tu. Hadis ini diriwayat oleh Muslim di dalam kitab Al-Fitan wa asyratis sa'ah. Dalam kitab fitnah, fitan tu jamak pada fitnah. Asyratus sa'ah dan tanda-tanda akan berlaku kiamat lah. Tanda-tanda kiamat. Kita tengok makna dia. Daripada Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, datang kepada kami Rasulullah. Kalau kita tasawurkan, kalau kita bayangkan sahabat-sahabat zaman tu, sahabat-sahabat. Dan Rasulullah datang, sahabat berkumpul gitu, Rasulullah datang. Kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang. Sahabat-sahabat ni sedang berbincang-bincang. Sahabat dia bukan bincang benda yang karut-karut, lara. Mesti bincang benda yang susah. Berbincang-bincang. Lalu beliau bersabda, Rasulullah bersabda, apa yang kamu bicarakan? Ma tazakarun. Kita boleh gunalah dalam cakapan juga. Ma tazakarna kalau untuk perempuan kan. Kamu perempuan yang ramai-ramai ni, ma tazakarna untuk antun. Apa yang kamu duduk bincang-bincang ni? Itu Nabi menjawab, mereka menjawab, qalu nazkurus sa'ah. Kami menjawab, kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat. Kami sedang bincang tentang hari kiamat. Nazkurus sa'ah. Qala, Nabi pun bersabda. Lalu Nabi bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat. Lan taqumas sa'ah. Lan tidak, ini adalah nafi yang kuatlah. Tak akan berlaku, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat apa? Sebelumnya 10 macam tanda-tanda. Hatta tarawna qablaha 10 ayat. Ada 10 tanda. Kemudian beliau menyebutkan. Terus apa sebut? Bila kita sebut Fagakaro, maka dia sebut Zakaro, dia sebut Ad-Dukhana, asap. Betul? Ad-Dajjal, asap, Dajjal. Pertama asap, kedua cuba kita bilang 10 ya. Satu asap, kedua Dajjal, ketiga binatang. Itu matahari terbit dari tempat tenggelamnya, terbit dari barat lah. Ada berapa? 5 kan? Turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Ini yang 5. Turun Isa. Asap, Dajjal 2, binatang 3, matahari 4, Isa 5. Tempat tenggelamnya, turunnya Isa 5. Ya'juj dan Ma'juj 6. 3 kali gempa. 3 kali ni dia kata 5, 6, 7, 8 lah. 3 kali gempa, sekali di timur. Berapa? 6, 7. Sekali di barat, 8. Dan yang ketiga di Semenanjung Arab. 9. Jaziratul Arab. Dan yang terakhir sekali ialah api. Api 10 api. Api yang akan keluar narun takhruju minal Yaman. Api yang keluar daripada Yaman yang menghalau manusia kepada masyarakat. Mana masih tu dah ni? Dah akan keluar. Akan keluar daripada Yaman dan akan menghalau manusia kepada masyarakat. Contoh api ni, mana dia ikut orang tu tidur, dia duduk semua tangku. Orang tu berhenti tangku, dia berhenti. Dia duduk dalam sama. Ustaz pulang yang tentang pasal itu. Yang kiamat ni. Ustaz tu yang pakai tu kolok tu. Riwayat tu.
Kemudian Kan dia kata api tu. 7 malam tak dah tengok obat. Tak. Sayang. Dia kadang-kadang tu Ubat tu memang Jadi kita akan bincangkan ni lah. InsyaAllah ke 10 ni. 10 tanda. 10 tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini adalah tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar yang akan terjadi di saat hampir tibanya. Besar. Yang kan? Ini yang besar ni. Dikatakan yang besar ni, bila berlaku saja satu, maka yang lain tu akan cepat-cepat ikut. Macam dia umpamakan macam kalung kita tu kan, di tasbih tu bila cabut satu, dia akan laju je. laju. Nabi Isa. Ustazah, Nabi Isa pula kata dia kahwin dulu semua, lepas tu 40 tahun hidup tu. Ha. Zaman dia lah lepas dia turun tu. Maknanya tak adalah cepat juga kot. Ada masa bila sampai kat Nabi Isa tu sekejap berhenti lah. Maknanya 40 tahun. Ya nah. 40 tahun tu dia kira macam ni. Dia kira macam ni. Dia kata 33 tahun masa dia diangkat kan. Sudah turun Dia 3. Jadi dia 7 tahun je. 7 tahun je. Oh, 3 tahun. Tapi 7. masa tu 7 tahun cepat sekarang. Waktu berlalu cepat kan. dia kahwin dengan siapa ni? Kahwin dengan orang Bukan Mekah lah. mana. Dengan orang Quraisy kan sana. Itu dia akan mati dan dikuburkan sama Nabi. Ada kosong. So mana dalam masa 7 tahun tu lah laku semua. Bukan 40 tahun dia. Daripada awal. Lama sangat. Betul kata 40 tahun dah. Ingat lewat lagi dah kat Rizah tau. Tak, bukan macam tu. Maksud dia lama lah lagi nak kena seksa kalau macam tu. Maknanya 33 sampai 7 lah ya. Itu pendapat ulama lah kan. Tengok. Okey, ad-dukhan. Ad-dukhan. Ad-dukhan asap yang akan keluar. Dalam Al-Quran ada satu surah ad-dukhan. Baca di situ. Ad-dukhan. Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Langit akan keluarkan asap. Dukhan kita akan bincangkan nanti dukhan. Kenapa keluar dukhan? Itulah keluarnya dukhan sebab daripada ada yang menyatakan bila Dajjal dia mengaku aja dia Tuhan, maka Allah menghentamkan meteor sampai menyebabkan seluruh dunia ini gelap dengan asap meteor tu. Meteor tu akan menimpa kepada Dajjal yang mana dia kata dan orang kafir teruklah mereka alami sebab ini dia akan jadi bengkak-bengkak akan jadi tapi orang Islam hanya macam sesama saja dia. Orang Islam kena sesama macam sesama saja. Teruklah macam dia orang. Asap yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit seperti selesema di kalangan orang-orang yang beriman tu. Beriman kan? Dan akan memasuki segala rongga badan orang kafir. Lalu mereka jadi menggelembung. Kemudian asap itu keluar semula dari badan mereka. Seksa lah dia pun. Orang kafir je. Kedua, Dajjal yang akan datang. Ini dia ringkas dulu daripada 10 tadi kan. Dari 10 tadi. Dajjal yang akan datang membawa fitnah besar yang akan menggoncang keimanan seseorang hingga akan banyak orang yang akan terpedaya dengan seruan.
Dajjal yang akan datang membawa fitnah besar yang akan menggoncang. Apa fitnah maksud di sini? Fitnah besar ni apa? Besar. Dia boleh hidup orang mati. Dia ajak bagi jahat kan? Dia kan Dajjal tu ajak bagi jadi jahat. Percaya kata dialah berkuasa, dialah bagi makan semua kan? Dialah Dajjal ni. Tuhan. Dialah Tuhan. Dialah betul Tuhan. tu. Dajjal yang akan datang membawa fitnah besar yang akan menggoncang keimanan seseorang hingga akan banyak orang akan terpedaya dengan seruannya. Kan sebelum ni dia kata kita akan dikenakan macam musim kemarau yang teruk lah. Musim kemarau yang teruk, tak ada makanan apa kan. Kita jadi susah. Jadi satulah Dajjal dah. Allah bagi kepada dia, pula tu bagi kepada dia. Dia ada macam kuasa agaklah, ada kuasa turunkan hujan. Apa ni, bagi makan ke orang, bagi senang ke orang kan. Yang kalau dia kata di sini apa ni, air tu bukan air, itu adalah api. Kita ambil lah yang api. Kita bagikan. Anak Allah bagi pada dia. Dajjal ni. Dia bawa fitnah, itulah fitnah dia tu. Fitnah dia. Sebenarnya Allah nak duga kita. Allah nak duga orang Islam lah supaya ikut Allah, kekal pada Allah ke ikut dia kan? Masa tu kita pun tak tahu kita boleh ke kita kenal tu. Boleh ke kita kenal. Kalau dia bagi air kan, dah dahaga sangat. Kita dahaga sangat, kita ikutlah. Kita takut. Dajjal tu bukan mata satu tu kak? Mata satu setelah dia mengaku dia Tuhan lah. Mata satu lah. Jika itu boleh kenal lah. Mana orang yang tak boleh baca pun dia boleh kenal tulisan dekat kafarah ataupun kafir betul. Memanglah tu kan. Tu kan Nabi ajak kita suruh baca doa tu. Doa Al-Mulk Kafi. Allahumma inni a'udzubika min Allah baca ni minal a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Digalakkan sangat-sangat ni. Sebab ada satu hadis kata apa, anak Itu dia tak baca tu, dia suruh semayang lain baca tu. Ustazah, yang kita baca tu sebelum kita bagi salam kan? Sebelum bagi salam. Alhamdulillah, mereka baca. Baca. Jangan lupa. Itu yang kata kalau siapa jumpa aja dah mesti terikut punya. Mesti terikut dah. Kalau jumpa Dajjal dia mesti terikut. Mesti dah. Baca surah Kahfi pula Ustazah. Surah Kahfi dia suruh baca tu. Surah Kahfi baca. Baca surah Kahfi, baca doa tu. Sebab dia kata dalam hadis kan saya baca, dia kata kalau siapa jumpa mesti terikut punya. Sebab itu pada masa tu Nabi kata ikat semua. Anak perempuan dengan bini-bini. Angkat hang, adik hang yang perempuan ikat semua kat tiang. Sebab ni yang perempuan yang banyak terpedaya dengan Dajjal. Macam nak beli kat Shopee. Dengan Shopee ni pada pakai Shopee dah macam Dajjal. Hari dah beli Shopee. Shopee ya. Beli ni. Macam boleh jawab. Bawa beli. Kelima bawa. dah kena. Bawa espresso. Pelik-pelik buat sop kelima. Tapi dah tidak dah. Dia tidak koi. Tu bagi. Macam buku tak? Apa nak baca? Mak boleh jawab lah. Macam bismillah, salawat. Tu nak pergi tu? Apa dah? Dengan apa dalam kaki. Semayang dulu lah. Semayang apa? Semayang dulu. Kakinya besar dah. Itu buat kata ambil ni. Jauh dia jalan kaki. Wah, dia besar lah. Itu tak pergi ambil lah. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 ambil lagi. Jam 5 pun ambil lagi. Ni yang jam 6. Jam 6. Nak siapa ni? Nak falah.
Depa tutup. Datang dia apa? Ya, enggak depa. Okey, ketiga binatang besar yang dipanggil dalam Quran dabbah dalam ayat ke berapa? Ada satu ayat ya. Dabbah. Binatang besar yang akan keluar di sekitar Bukit Safa. Kita duduk pergi Mekah, tahulah di mana Bukit Safa di Mekah, yang akan berbicara bahawa manusia sudah tak mau beriman lagi kepada Allah Ta'ala. Cakap yang apa ni, manusia tak nak beriman dah dengan Allah SWT. Dia jumpa orang Melayu, dia cakap Melayu lah. Jumpa orang Arab cakap Arab. Dia banyak, dia multilingual. Itulah. Lepas tu matahari yang akan terbit. Ya. Binatang ni baik lah no, sebab dia kata manusia, dia kata apa? Dengar dia kata manusia sudah tidak mahu beriman lagi kepada Allah. Dia macam dia bagi kita apa? Sebab apa? Sebab apa? Sebab bila matahari terbit sebelah barat saja, makna tak terima dah. Taubat tak terima dah. Dia beringat ni, dia bagi beringat lah. Boleh taubat lagi. Maksudnya matahari belum terbit lagi kan? Matahari tak terbit lagi. Dia peringat lah, makna dia ni baik lah. Dabbah. Dabbatul ard. Saya. Kita tengok kalau ni cerita tentang dia ada tentang Dabbatul ard ni macam mana. Tak tahu cerita tak dia Dabbatul ard. Tak Dapat belum macam mana. Tapi dia katakan dua benda dia ada. Mungkin Nabi Sulaiman. dia tertunjuk salah satu orang. Kalau Tanda lah no, macam tanda. tanda. Cincin yang Ni matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya di barat lah. Maka pada saat itu Allah Ta'ala tidak lagi menerima iman orang yang kafir dan tidak menerima taubat orang yang berdosa. Itu kita dosa kira kecil ke, lagi besar, mesti cepat-cepatlah kita istighfar nak taubat tepat. Masalah ni tak rasa yang tu buat dosa. Kalau kita tahu itu dosa, kita istighfar lah. Sebab kita kena istighfar sentiasa. 70 kali sehari. Itu paling Rasulullah kan, Rasulullah yang maksum tu. Banyak kan. Lagi baik. Kelima, turunnya Nabi Isa alaihi salam ke permukaan. Saya baca. Turun baca tak habis baru. Ini kita ceritakanlah insya-Allah tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi ini. Beliau akan mendukung pemerintahan Imam Mahdi. Dia akan turun menyokong pemerintahan Imam Mahdi yang berkuasa pada waktu itu. Beliau akan membunuh Dajjal, akan mematahkan semua salib yang dibuat oleh orang-orang Kristian. Sebab tu kita suruh baca surah Al-Kahfi tu. Orang kata apa kaitannya dengan Dajjal, apa kaitannya surah Al-Kahfi ni kan? Kalau tengok makna macam yang 10 awal. Tapi sebenarnya dia mencerita tentang apa ni, orang yang percaya kepada selain daripada Allah, ittakhadallahu walada, kan? Dalam mana apa ni mengatakan Allah tu ada anak. Kaitanlah dengan ni, dengan agama ni, sama yang apa ni, agama Nasrani ni. Yang 10 yang akhir tu dia kata mereka menyangka mereka rasa mereka buat tu baik, tapi sebenarnya susah kan? Maksudkan kepada orang yang tu nama Kristian kenapa dia buat ibadah Dia lah sedikit, terbaik, banyak terbaik. baik. Agama kasih sayang. dia kan yang terbaik
Dia akan masuk surga. Kemudian keenam, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerosakan di permukaan bumi. Itu apabila mereka dapat menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Zulkarnain bersama dengan pembantu-pembantunya pada zaman dulu. Itu tanda yang keenam. Allah kita akan menyampaikan juga ayat itu. Yang ketujuh, gempa bumi di timur. Ni agaknya besar-besaran kot. Tak berhenti. Gempa bumi di timur, gempa bumi di barat, timur, barat. Kemudian gempa bumi di semenanjung Arab. Ya Arab tu lah Makkah. Dah sama Madinah, Syria semua lah. Api besar. Sekali api besar yang akan menghalau manusia menuju ke padang mahsyar. Api ini akan menghalau manusia ke padang mahsyar. Siapa tu? Api itu akan bermula daripada negeri Yaman. Ustaz yang dah aku tu sampai sini. Ikut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan apa yang dapat pendapat yang terpilih, mana dirajihkan ni, rajih ni mana pendapat yang terpilih dari himpunan hadis-hadis Rasulullah SAW, bahawa Dajjal adalah yang mendahului segala tanda-tanda besar. Mendahului. Jadi nama apa? Tadi nama dua. Selepas Dukhan. Ada di dalam buku. Selepas Dukhan. Ada dalam buku ni Armageddon ni. Itu pendapat dua orang pengkaji lah. Ada yang macam tu lah, dia dahulukan dulu apa ni, yang turunnya apa, batu apa tu, meteor tu dulu, baru Dajjal. Dajjal dulu. Video tu. Dia pun lagi belaka-belaka lah. Meteor tu dah besar kan, jatuh kan. Tapi dia jatuh di situ. Siti agak dalam kawasan tu kan. Ni Kawasan orang dulu. Ada meteor besar padang bola sedang menuju sekarang bumi ni. Makan masa lama lah. Masa lama. Saintis tu kaji lah macam mana nak buat pecah. Belum dia sampai ke bumi. Baru dia pecahkan. sudah turut. Habis lah. Itulah kiamat lah. Bahawa Dajjal adalah yang mendahului segala tanda-tanda besar yang mengakibatkan perubahan besar yang berlaku di permukaan ini. Kemudian keadaan itu akan disudahi dengan kematian Nabi Isa alaihissalam. Sebab Nabi Isa akan bunuh Dajjal kan. Setelah beliau turun dari langit, kemudian terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah permulaan tanda kiamat besar. Permulaan tanda kiamat besar yang akan merosakkan sistem alam cakrawala, yang mana kejadian ini akan disudahi dengan terjadinya peristiwa kiamat yang dahsyat. Barangkali keluarnya binatang yang disebut itu akan terjadi pada hari matahari. Pada hari yang matahari pada waktu itu akan terbit dari tempat. Dekat-dekat lah tu, dekat-dekat sangat. Kalau bagaimanapun di sana masih ada lagi beberapa tanda kiamat yang besar. Itu pemerintahan Imam Mahdi yang didahului kemunculan Dajjal. Al-Quran akan diangkat. Itu dari awal lagi lah. Diangkat dan Kaabah akan dihancurkan. Itu akan diangkat tu makna tidak ada lagi dalam ingatan orang-orang yang hafal tu lah. Ada lagi lah.
Maka dalam buku ini kita cuba untuk menghuraikan susunan kejadian yang akan berlaku dengan berpedoman kepada Imam Ibnu Hajar tadi, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, dan juga dengan merujuk kepada beberapa buah kitab yang dikarang oleh para ulama dalam masa untuk memudahkan kita mengikuti susunan kejadian. Itu agenda kiamat ini, maka kami membahagikan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi ini kepada 3 bab. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum munculnya Dajjal. Kemudian dah muncul. Kedua, peristiwa munculan Dajjal, peristiwa yang akan terjadi setelah pembunuhan Dajjal sehingga terjadi. Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan sedikit panduan kepada kita dan semoga kita dapat berkaitan daripada ialah hamba yang sah. Gantung tak banyak. Sudah habis. Okey, kita berhenti dekat ni kan. Berhenti dekat ni lah dah. Baru muka Dia kot. lima. InsyaAllah. Elok nampak lagi. Tidak, itu bertakut dah. Takut dah belum lagi. Ya Allah. Okey, apa nak share lagi apa yang ni? Riza ada dapatan kah yang kita boleh share sama-sama? Jangan kita bergadang waktu tu dah, Ustazah. Ha? Jangan kita ada waktu tu dah. Oh, tak tahu lah. Penting diri sendiri semua. Anak cucu kita apa cerita. Tak. Itulah dia kata ingat kat depan kesian dah. Tapi kalau dia Anak betul. cucu piat kita. tak kena bagi ajak betul. Itulah kalau kita kesian, kita kena Ajak. ajak mereka sama-sama lah. Ajak mereka benda-benda yang boleh menambahkan keimanan, menambahkan ilmu supaya kita dapat amalkan ilmu tu yang boleh membawa kita mendapat ganjaran daripada Allah SWT yang boleh mengelakkan kita daripada inilah. Tapi kalau kita baca, kita dengar ni Ustazah kan dia kata masa bila kiamat tu orang yang beriman dah tak ada langsung, yang tinggal orang kafir je kan. Jadi maknanya cucu kita pun tak tahu tu. Kita tak tahu juga. Itulah tu. Harap-harap Ni kita na'udzubillah lah. Auzubillah. Kata orang ni ada yang pagi dia beriman, petang dia kafir. Itulah. Petang dia beriman, pagi dia kafir. Takut tu lah. Kalau salah satu tanda pun yang tak boleh mengaji dah Ustazah kan. Kena bagi ingat tu kat mereka. Kena perhalusi lah tentang amal ibadat ni kan. Ibadat kena betul. Macam kalau anak-anak kecil-kecil tu start daripada wuduk lagi kena betul. Mayang pun kena betul. Diingatkan macam tu. Okey. Ada apa-apa? Boleh share? Tak ada. Risau juga saya. Okey. Tadi yang Fat timbulkan tu apa pasal catatan apa kata? Bukan catatan untuk kawan-kawan ke ataupun catatan yang dimaksudkan tu ni dalam pembacaan apa ni? Kita ingat dah. Taklah macam kita kata tadi kan 3 kelompok tu. Kita faham tu je lah siapa yang dikatakan Taifah Mansurah, siapa yang dikatakan Ashabur Rayatis Sud dan Al-Sufyani. Betul lah. Faham tu. Sebab secara tak langsung bila kita contoh Imam Mahdi nanti, mungkin di sini pun dia tak sebut ni dalam kitab kecil ni. Alung ada sini ni. Alung Ratiah ada sini. Alung? mana ada? Ada tadi dia masuk. Oh. Ahlan wa sahlan. Ada. Alung, nak tengok Alung boleh tak? Amal kita tengok Alung. Alung baru nak nampak gambar Alung. Dua tahun lebih 3 tahun tak nampak.
Ya Allah ya Rabbi. Mana Alung? Mana Ali? Tolong. Nadia. Tak ada ni. Tak bersadar Ha? Hello? Tak ada. Ya. Suara? Tadi dia buka suara tapi kita tak dengar dia. Dia ada. Nanti tengok apa. Kejap Oh, sebab video dia tutup. Cuba suruh dia onkan video dia punya Itulah gambar. kata suruh buka gambar. Nama dia apa? Roti ya? Apa? Ratia. iPhone dia suruh dia buka gambar. Amboi, mana dia Alung? Ratia saya. Alung. Ustazah nak tengok on. Nah, Syarifah ni kot, ni kot. Bukan tu lain ni. Ainul Mardiah ni saya punya saudara. Ha. Muda lagi. Ainul Mardiah. Tak nampak muka. Ainul, tunjuk muka Ainul. Lari. Dia Ainul. set up. Ainul ni ni anak buah saya ni. Duduk seksyen 8. Muda lagi. Muda tak. Ni dia muka. Saya kata mai dengar sama. Ainul Mardiah. Ni geruk-geruk makcik-makcik semua ni. Mana? Tak ada Alung, tak keluar muka dia. Dia tak buka dia punya video. Ya, habis. Dia dengar kot. Yalah, tu kita nak tutup kan? Tutup. Nuaini cucu mana? Cucu ada, jaga cucu. Kita baca tasbih kifarah dulu. Tasbih kifarah. Subhanakallahumma Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustazah kongsi ilmu. Ustazah kongsi ilmu. Halalkan. Sama kongsi kita sama. Ustazah. Tolong cari apa yang kita tak jumpa kan. Kita sama-sama share. InsyaAllah.